Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda sedang menonton Malaysia hari ini bersama kami berdua. Saya Sofia Nur Solihatun. Dan saya Fazli Fuad. Duo ini, Sofia dan Fazli Sofat akan bersama dengan anda. Hashtag Sofat. Yes, kalau ada gambar saya Sofia, saya suka untuk hashtag Sofat. Kan? Jadi untuk kita terus bersama dengan anda. So honoured. So honoured. Dapat ada hashtag dengan Fazli. Sihat hari ini? Alhamdulillah, saya semakin sihat. Tadi wardrobe pun cakap dengan saya, Fad, kenapa saiz baju ni dah makin lama makin naik ni? Allahu Akbar. Janganlah buka aib pagi-pagi. Tak, saya memang suka berterus terang supaya mengingatkan diri saya dan juga anda semua untuk kita menjaga kesihatan kita, bagus. untuk menjaga pemakanan kita dan sebagainya. Apa hari ni hari apa hari Rabu? Khamis. Hari Khamis 29 September 2022. Pejam celik dah masuk September. Ya, betul. Lagi 3 bulan dah hujung tahun, dah masuk tahun baru. Jadi adakah anda telah pun mencapai azam anda awal tahun ini? Kami harapkan agar anda terus istiqamah lah kalau nak di fitness, jaga kesihatan, jaga jantung ke apa. Sebab kita akan cerita pasal jantung hari ni, Fad. Oh, cerita pasal jantung. Tapi sebelum tu... Fad? Ni kenapa ni? Sofia, hari ini selain daripada kita cerita berkenaan jantung, kita nak cerita pasal robot. Cerita pasal robot. Oh, dia dah menjiwai mata. Tiba-tiba masuk jadi robot pula. Jangan. Robot sekarang ni kalau kita lihat. Kan silap bagi CPR pula. Dia macam terkejung kat situ kan. Dah cerita pasal jantung kan. Okey, saya cerita pasal robot sebenarnya tadi. Tahulah saya tadi tak pandai jadi robot. Nampak macam bukan robot dia. Okey, kalau cerita pasal robot ni Sofia, kalau kita lihat sekarang ini, kita kan nak mengecapi ke IR 4.0 dan sebagainya. Betul. Kalau kita lihat di negara kita Malaysia pun tidak ketinggalan. Kalau kita lihat sekarang ni yang paling ramai orang ambil gambar video robotik dekat restoran. Kat kedai mamak tu. Kedai mamak pun dah ada dah robot tu. Gerak sampai mi goreng. Sampai mi goreng. Nampak tak? Teruja. Bukan? Hebatlah sekarang ni. Hebat. Dan kita akan menampilkan adik-adik ini yang sangat-sangat hebat. 5 remaja wakil dari Terengganu dan Johor akan membawa cabaran negara menyertai pertandingan ciptaan robotik iaitu First Global Challenge di Geneva, Switzerland. Dari 13 hingga 16 Oktober. 9 hari adik-adik ini akan battle lah kat situ. Kat situ bertanding dengan antara peserta luar negara, antara bangsa untuk menunjukkan adakah kita sebagai rakyat Malaysia ni mempunyai tahap kecapaian yang begitu tinggi mewujudkan robot-robot untuk masa depan. Adik ni muda lagi. Dah pintar-pintar. Siapa kata negara kita ini tidak boleh melahirkan kita advance generasi-generasi yang boleh mencipta robot. Jadi untuk sebagai pemahaman anda semua, jom kita saksikan demonstrasi robot yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar ini. Jom kita saksikan. No, dah. Sama, gerakan itu. Jalan dah, nampak? Ada juga yang pasal itu ada. Wah, ni preview, sedikit sneak peek apa yang akan dibawakan ke Geneva. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kita perkenalkan Cik Ilya Kamaruzaman, pengarah program First Global Malaysia dan juga mentornya di sebelah kiri, Encik Ahmad Ridwan Azman. Yang juga bersama dengan adik-adik kita ni yang kita raikan hari ini. Nur Alia Sofia Zainuddin, Ketua Pasukan. Lydia Marlinda Ahmad Shah, Duta Pasukan. Muhammad Amar Akmal Abdul Wafa, Programmer. Khaira Zokri, Media Editor. Dan juga Nur Kariah Omar, Ketua Dokumentasi. Penuh. Ramai 7 orang hari ni Sofia nak perkenalkan kan. Okey, tapi tadi yang anda tengok tu, itu sedikit saja. Kita tak boleh nak tunjuk semuanya sebab mereka ni bakal untuk memasuki pertandingan. Nanti orang tahulah, dia curi idea. Malaysia buat macam ni punya. Jadi kita tunjuk sikit lah. Tapi sebagai permulaan, kita nak bercakap tentang First Global Challenge ini. Siapa boleh terangkan berkenaan dengan First Global Challenge ini? Mungkin Puan Ilya, silakan. Terima kasih banyak kerana menjemput kami semua ke studio pada hari ini. First Global Challenge juga dikenali sebagai Robot Olimpik. Sebenarnya adalah merupakan pertandingan robotik belia terbesar di dunia, di mana akan berlangsung pada Geneva pada tahun ini setelah 2 tahun berehat, dan kita akan mengumpulkan lebih kurang 180 buah negara yang akan bertanding di Geneva pada kali ini. Saya dengar pun saya rasa gerun lah, 180 negara kan. Tapi saya tengok adik-adik ni penuh dengan keyakinan, senyuman mereka very confident, dan mungkin sedikit sebanyak pemilihan
pilihan peserta mewakili Malaysia. Bagaimana mereka ni dipilih? So agak mencabar juga kerana pandemik 2 tahun dan mereka juga tidak berada di sekolah. Walau bagaimanapun kami telah melakukan beberapa pertandingan pada tahun lepas, iaitu di International Robotics Challenge dan juga di First Global Malaysia Challenge tahun lepas. Dan mana mereka ini telah menunjukkan prestasi yang sangat konsisten sepanjang 2 tahun. Dan di situlah kami melakukan pemilihan pelajar-pelajar ini. Tapi sebelum tu saya nak tahu jugalah tentang First Global Challenge ini. Negara Malaysia sebelum dah pernah menyertai atau tidak? Betul. Kita tidak pernah miss out sejak tahun 2017. Apabila pertandingan itu sebenarnya bermula di Washington DC. Jadi bagaimana pencapaian Malaysia? Malaysia pernah memenangi top 50 anugerah International Enthusiasm Bronze di Mexico City pada tahun 2018. Tapi tahun ni kami mempunyai harapan yang sangat besar, iaitu supaya kita sekurang-kurangnya boleh ke peringkat akhir. Dan kami yakin dengan kemampuan peserta-peserta kita pada tahun ini. And also pertama kali kita mempunyai peserta wanita yang mendominasikan tim Malaysia. Semua je kumbang kat ujung sana tu. Seorang kumbang. Jadi macam mana perasaan kalian sebagai peserta? Bila cakap apa, mempunyai harapan tinggi, anda semua tersenyum. Adakah nervous? Pressure tu dirasai ke? Alia. Sebagai seorang ketua, pressure tu dapat dirasai kerana kami merupakan kumpulan pertama wanita yang mendominasi di negara Malaysia. Jadi dia agak mempressure kami. So sebagai duta pasukan, Lydia. Jadi bagaimana persiapan awak dan juga tim awak untuk hari ini? Jadi kalau daripada segi robot, kita orang dah dalam 79% dah siap. Ada masalah tu biasalah, tapi kita orang akan usaha untuk siapkan macam tu. Kalau dari segi diplomatik dan ada benda lain dengan negara-negara lain, kita orang pun dah ada buat meeting semua. So, kita orang dah well prepared. Well prepared. Nampak tak? Dan Khaira juga tanyalah berkenaan dengan tema pertandingan ini. Adakah boleh ceritakan sedikit apakah yang dibawakan negara kita pula untuk setanding ataupun selari dengan tema dibawakan tahun ini? Tema tahun ini adalah carbon capture. Jadi robot kami ni akan mensimulasikan proses carbon capture itu sendiri. Kalau tengok kita ada mekanisme untuk mengambil bola dan meletakkannya ke dalam penembak bola tu supaya masuk ke dalam sink. Sink tu adalah storage untuk carbon capture tu sendirilah, yang macam simulasi. Dan kemudian kita akan hangkan robot kita ni dekat satu bar ataupun dekat bar dekat sink tu supaya nanti macam berapa lama karbon tu boleh kita store dalam storage site. Alam boleh tunjuk sikit kot macam pergerakannya supaya kita faham. Boleh kan kolektor? Jangan langgar kamera. So explain. Boleh kita terangkan sikitlah macam mana dia punya penghasilannya. Programmer Ahmad. Silakan Ahmad. So basically robot ni akan bergerak dekat field tu untuk collect the ball, untuk kumpulkan semua bola-bola tu. Dia akan masuk ke dalam satu storage room dan proceed kepada shooter. Shooter lepas dah tembak semua bola dalam sink, dia perlu hanging. Hanging tu 1.75 meter. Jadi setiap peserta harus melepasi halangan itulah untuk melayakkan mereka dapat poin nanti. Baik. Dan untuk mungkin tanya ke Nur Khairiah juga kan, macam mana perasaannya dan setakat ini lagi berbekalkan beberapa hari saja lagi kan, persiapan terakhir bagaimana? Persiapan terakhir, bagi saya lah, robot ni dah hampir nak siap. Jadi untuk kami juga dah mungkin dalam masalah mentally mungkin alhamdulillah dah okey, jadi prepared. Jadi excited tu ada, pressure tu pun ada, tekanan sikit, tapi masalah-masalah yang ada tu alhamdulillah kami boleh settlekan. Alhamdulillah, insyaAllah. Tak terlambat lagi, masih lagi sempat lagi 2 minggu ni. Cik Ridwan sebagai mentor. Harapan tinggi. Mentor dia tengok je senyum je. Berarti dia anak buah Einstein dan sebagainya. Jadi mentor, kita lihat anak buah ni, saya lihat dari segi riak wajahnya dan juga robotiknya dah pun kata orang tu mencapai sasaran jugalah hampir 100% itu. Jadi apa mungkin cabaran-cabaran yang mungkin kita tak ketahui sebenarnya dalam penghasilan robotik ini?
Okey, sebagai mentor negara dan juga guru pada mereka ni memang terdapat pelbagai cabaran lah yang menguji dari segi fizikal, mental dan juga emosi. Tapi seperti mana yang kami selalu pesan kepada mereka, kami membawa amanah yang besar, tanggungjawab besar dan mereka ni ada tanggungjawab besar untuk membawa nama negara di sana, membawa pendidikan dan juga dengan harapan kami dapat mereka ni dapat memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar lain di seluruh Malaysia untuk menceburi bidang STEM. Dan kami mendoakan yang terbaiklah. Akhir sekali, mungkin Cik Ilyas ni boleh berikan sedikit kata-kata semangat untuk memberikan sedikit suntikan mereka nak ke Geneva tak lama lagi ni. Jadi sedikit sebanyak yang disampaikan kepada mereka dan juga penonton yang memberikan sokongan di luar sana. Kami nak mengucapkan pertama kali terima kasih kepada kepada sekolah sebenarnya, pengetua-pengetua Sekolah Tun Fatimah, Sekolah Sahut, kerana mereka ni bertengkus lumus untuk mencari penaja. Kami nak berterima kasih yang pertama kali kepada penaja kami, satu, Syarikat Air Terengganu. That's very important sebab itu sebenarnya cabaran kami membawa negara Malaysia, tim Malaysia ke Geneva dan mereka ni dengan kami sebenarnya tiap-tiap hari kita bekerja daripada 10 pagi sampai 10 malam dan non-stop except for during break. Jadi saya sangat berbangga dengan dia enthusiasm, dia semangat yang very confident. So saya yakin mereka akan bawa nama Malaysia dengan baik dan saya yakin mereka akan memberikan yang terbaik dan mereka juga akan menjadi duta yang baik buat Malaysia sebab setakat hari ini saya rasa tiap-tiap malam mereka asyik berbincang dengan lebih kurang 20 negara. So they already make friends with 20 other countries. So they are representing Malaysia in the best possible way. Baik. Tadi Cik Ridwan ada kata kepada adik-adik berlima dekat sini. Adik berlima ni keluar dekat MHI ni menjadi salah satu daripada sumber inspirasi tau untuk adik-adik yang lain kat rumah tu untuk mereka menceburi bidang ini. Jadi apa keyword perkataan-perkataan yang mungkin dapat menggalakkan adik-adik kita ni supaya dapat juga menceburi bidang ni? Salah seorang daripada kalian. Okey, jadi saya baru join robotik ni tak dalam 1 tahun pun. Jadi kalau adik-adik rasa macam susah robotik ni kan, saya kena pandai matematik, saya kena pandai STEM, the whole thing. Tak payah, korang masuk, korang try. Ada mentor, ada cikgu, ada Miss Ili. Everyone can teach you. Even us can teach you. Everyone can teach you. Nah, mungkin sedikit sebanyak kita nak dengar juga daripada teammate yang lain kan. Apakah harapan anda ataupun pesanan kepada rakan di sebelah barangkali Pak Kenyap terus ke persadaran antarabangsa? It's a very big challenge, big pressure, tapi you can do it. Apa yang nak disampaikan kepada rakan di sebelah? Mungkin nak mulakan dengan awak dulu sebagai programmer ni, macam mana? So, robotik ni sebenarnya tak susah pun. So, kalau rasa pressure tu, just go on. Just play with the robotik. Robotik is fine. Robotik is fine. Okey. Jadi, tadi sebagai permulaan Cik Ilia, kami pun dah kongsikan tadi. Sekarang ni dekat Malaysia ni makin ramai orang dah pun mengetahui tentang robotik ni apa semua. Jadi, kenapa pentingnya kita supaya kita ni juga dapat menceburi bidang robotik ni? Kita sekarang ni nak we're preparing them right for the 21st century. Ini adalah abad skill ke-21 yang mereka perlu. They need to understand how to program. The coding ni sekarang adalah language baru untuk mereka ni. Kita dulu kena membaca, mengira, menulis dan mereka ni kena pandai code. So if we don't start now, it's going to be very difficult untuk develop the skill at the very last minute. Jadi sebab tu kami rasa this is sangat-sangat important because of the hands-on approach. Mereka ni akan membina robot, mereka akan faham konsep because when we talk about STEM ni dia agak abstract dan tak semua pelajar yang mampu membaca dan menghafal dan it will defeat the purpose of academic itself. So apabila mereka mempunyai meluangkan masa dengan lebih di mana they get to see the robot itself hands-on, faham teori and how to apply it, that's when they will understand the concept behind science and that makes it looks fun. Boleh tak dalam masa 1 minit terakhir ni kita nak lihat macam mana anda semua akan memberikan persembahan nantilah caranya di pentas itu nanti. Mungkin kita nak tengok sedikit sebanyak termasuk dengan pergerakan robot dengan prestasi anda sekali, boleh ke? Boleh. Okey, let's pretend ini adalah pertandingan itu sendiri secara live-nya. Dan kiraan 3, 2, 1. Okey. Cuba explain. Alalang tu boleh explain sekali? Explain sekali, ya. Okay, so bila play tu start, bola tu akan jatuhkan banyak robot, banyak bola. So kita perlu collect all the ball untuk shoot. Dapatkan segala bola. Okey, lepas tu dah dapat 10 bola lah kiranya. Contohnya. So kita perlu cari jarak yang sesuai untuk shoot the ball. Ini akan jadi shooter nanti. Okey.
Okey, jadi penonton dekat luar mungkin mereka tidak memahami apa kena-mengena bola itu dengan topik kita tu. Bola tu umpama apa? Boleh ceritakan? Bola itu diumpamakan sebagai carbon capture. Sebagai karbon. Kita collect bola tu karbon, kita shoot dalam sink. Sink tu kita untuk capturekan semua karbon tu. Ya. Okey. You want to for the next prize? Okey, kita ucapkan selamat maju jaya, yang terbaik. Moga keyakinan itu membuat-buat lagi pada hari yang penentuan itu kan. Jadi kalau kita sebagai rakyat Malaysia, macam mana cara untuk kita nak mengetahui update-update terkini kalian ketika di sana? Ada apa-apa? Yes, kita ada official Instagram for First Global, firstglobal.malaysia dan Roboticis Malaysia. Dan di situ kita akan buat live update from time to time di sana. Kalau TV3 nak buat peliputan juga, that would be nice to have both of you to represent us there. Bukan pergi Geneva? You can go there. Geneva. Why not? I can see your part. Yes. Because I think it will be very interesting. It's very inspiring as well. Cik Ridwan sikit kata-kata. Kata-kata Cik Ridwan sikit. Saya sampaikan apa yang mereka cakap tentang soal mengenai robotik ni. Sepanjang program ni, apa yang saya lihat bukan hanya mereka yang membina robotik, tapi robot ini juga membina karakter pelajar-pelajar kita yang memenuhi semua aspek Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Dan saya sebagai guru, sebagai siswa guru, saya sangat gembiralah dengan pencapaian mereka setakat ini dan juga usaha mereka. Dan dengan harapan mereka ini dapat memberi inspirasi pada pelajar lain di seluruh Malaysia. InsyaAllah. Okey, dengan adanya robot ini dapat mungkin merubahlah ekosistem negara kita nanti suatu hari nanti, insyaAllah. Mungkin kita dikenali dengan anak-anak muda yang boleh membina robotik yang cukup hebat sekali. Kita ucapkan all the best dan semoga anda kembali nanti kita boleh ucapkan tahniah setinggi-tinggi tahniah. Betul. Lepas dah menang, kembali di Malaysia hari ini. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Cik Ilya, pengarah program First Global Malaysia, Encik Ahmad Ridwan Azman sebagai mentor. Dan all the best kepada Nur Alia Sofia, Lydia Marlinda Matsyah, Muhammad Amar Akmal, Khaira Zokri dan juga Nur Kariah Umar. Semoga berkobar-kobar nanti dan make us proud lah. InsyaAllah. Amin. Ramai jutaan penonton Malaysia hari ini doakan kejayaan kalian di sana. Okey, kita dah berhenti berehat dan lepas ni ini bukan robot Kali ni itu bukan robot. Kali ni betul-betul sakit jantung, koronari. Penting juga untuk kita mengetahui. Jadi segalanya kejap lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan penyakit itu. Antaranya langkah-langkah CPR juga ya. Betul. Teruskan menonton Malaysia hari ini. Jantung adalah antara organ terpenting dalam badan manusia. Tetapi menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, penyakit jantung atau kardiovaskular adalah penyebab kematian paling tinggi dilaporkan di Malaysia. Satu daripada penyakit berkaitan jantung ialah koronari yang berlaku akibat gangguan bekalan oksigen pada otot-otot jantung. Kerusakan pada dinding saluran darah atau pengumpulan kolesterol akan menyebabkan saluran darah menjadi sempit atau tersumbat. Akibatnya, bekalan oksigen kepada otot jantung terjejas. Simptom jelas tanda-tanda serangan jantung seperti kerap sakit dada yang luar biasa. Tanda-tanda ini akan bertambah buruk apabila membuat pekerjaan atau aktiviti berat, namun akan berkurangan ketika individu bergejala sedang beristirahat. Kementerian Perangkaan Malaysia merekodkan peningkatan sebanyak 17% kes kematian akibat penyakit ini pada tahun 2020 berbanding 11.6% pada tahun 2000. Persoalannya, sejauh manakah kita sedar mengenai bahayanya penyakit koronari ini? Bila kita menyentuh tentang penyakit jantung ini, memang satu perkataan yang kita sering kali dengar. Ramai yang terkesan dan ramai yang kehilangan orang yang tersayang disebabkan penyakit ini. Tapi adakah sebenarnya kita tahu apakah risiko kita, kesedaran kita bagaimana? Adakah kita dalam keadaan yang macam takkan kenalah ke aku? Itu adalah pendekatan yang paling salah sebenarnya. Takkan kena ke aku sebab aku muda lagi, sebab aku tidak merokok. Itu antara
perkataan-perkataan yang keluarlah daripada mulut orang-orang ni sebenarnya. Tapi kita nak bawakan hari ini bersempena dengan hari Jantung Sedunia yang disambut pada 29 September setiap tahun. Jadi kami bawakan khas untuk anda semua berkaitan dengan permasalahan jantung lah. Jadi pada hari ini kita nak bercakap tentang penyakit jantung koronari. Jadi untuk itu kita terus saja nak kenalkan kepada anda semua bersama dengan saya di kiri saya sekarang ini Dr. Haizal Harun Kamar, pakar kardiologi. Ya, terima kasih doktor. Terima kasih datang. Dan di ujung sana kita bersama dengan Encik Muhammad Idrus Din, salah seorang pesakit yang alhamdulillah survivor. Alhamdulillah. Dah kembali sihat. Okey, mungkin sebagai pengenalannya kita mulakan dengan Dr. Haizal dulu. Apakah sebenarnya kita perlu faham tentang penyakit jantung coronary ni? Perbezaan dia apa dengan penyakit jantung biasa? Biasa orang sebut jantung biasa kan? Yalah, penyakit jantung ni terima kasih Sofia dengan Fazli. Terima kasih mengundang kami. Penyakit jantung ni adalah pembunuh nombor 1 bukan saja di Malaysia tapi di dunia. Dan di Malaysia ni bukan saja pembunuh nombor 1 untuk kaum lelaki, tapi juga pembunuh nombor 1 untuk kaum wanita. Kita ada statistik ya. Dan kenapa kita kata penyakit jantung coronary? Dan jantung ni kalau terletak di tengah dada ya. Tengah dada, dan di atas permukaan jantung ni terdapat pembuluh darah atau saluran darah. Ada 3 yang utamalah, kanan 1, depan 1, belakang 1. Sebab dia macam shape macam tu kan, ni katalah di kepala kan. Ini adalah arteri macam crown. So dia panggil coronary. So ni arteri atau pembuluh darah dia panggil pembuluh darah coronary. Jadi kalau penyakit jantung coronary itu adalah penyakit jantung disebabkan pembuluh darah tu tersumbat akibat daripada plak yang katalah ini pembuluh darah kan. Pas kita lahir dia clear macam ni kan, dia jelas bersih ini. Dan kemudian mungkin bertahun-tahun kita mungkin gaya hidup tidak elok, pemakanan tidak elok. Dan seterusnya dia ada penyumbatan. Penyumbatan macam inilah plak kita panggil kan, kolesterol plak. Dan kemudian kalau ini terjadi semasa serangan jantung, pembuluh darah tu tersumbat secara 100% lah. Jadi penyakit jantung koronari ini adalah penyakit jantung yang utamalah. Antara lain tu yang penyakit jantung yang lain tu macam penyakit injap jantung, otot jantung, selaput jantung, ritma jantung dan sebagainya. Tapi tadi saya tertarik juga apa yang doktor, sebelum kita bersama dengan Cik Idrus, tadi doktor tunjuk tadi, ini pada permulaannya kan. Zoom sikit kamera kau. Mana kamera? Ini permulaannya. Di lahir. Selepas tu jadi macam ni. Kat dalam tu dah nampak sikit plak-plak kan. Ni makin lama makin banyak. Dan ini yang dah pun diselaputi dengan plak-plak ni. Jadi kita nak tanyalah doktor. Kita tahu bahawa kalau sakit jantung ni ada simptom-simptomnya. Kan? Ada simptom-simptomnya. Ada orang cakap sakit dada, kebas dan sebagainya. Kalau dilihat di segi fasa-fasa apa yang ada dekat depan saya ni, contohlah yang ni. Sikit saja ni. Ini fasa nombor 2 ni. Pertengahan ni. Ada tak macam perbezaan fasa-fasa tu dan juga simptom-simptomnya doktor? Selalunya kalau setakat daripada plak ni kan, kalau kurang daripada 50% memang tidak ada simptom. Selalunya kurang daripada 70% pun tak ada simptom. Selalunya kalau penyumbatan tu dalam 70% ke atas, macam 75, 80, 90 tu selalunya ada simptom. Apakah simptomnya? Macam saya katakan tadi, jantung tu terletak di tengah dada. Ramai orang ingat fikir sebelah kiri kan. Dia sebenarnya kat tengah, tapi pasal dia muncung di apex ke kiri. Jadi kadang-kadang tu rasanya lebih ke kiri. Mesej pegang ini. Jadi macam ni lah. Jadi jantung kita macam ni. Jadi ramai yang bila terasa sakit dada, Allah ini sakit dada ni angin kot, acid reflux kot, orang kata GERD kan. Ya mungkin daripada 10 kali itu mungkin 8 atau 9 kali itu mungkin GERD, tapi 1 atau 2 itu mungkin jantung. Jadi yang sakit tu di bahagian dekat dada, dia akan kadang-kadang merebak ke bahagian leher dan juga akan merebak ke bahagian lengan. Selalunya lengan kiri lah, tangan kita akan kebas, kita akan rasa kadang merebak sampai ke rahang pun ada. Dan kita berpeluh-peluh, orang kata keringat dingin kan. Dan terasa macam pusing pun ada, rasa macam pening dan susah nafas, dan sakit tu memang sakit kuat lah. Mungkin kita terus bertanya kepada Encik Idrus lah, sebagai seseorang yang survivor, pernah terkena serangan jantung dan kini punya stent dalam jantung itu sendiri, di mana kita akan menceritakan sedikit sebanyak sebentar saja lagi. Dan mungkin boleh berikan satu gambaran imbas kembali pada tahun 2016 ketika dalam mesyuarat tengah meeting ni terkena serangan jantung. Mungkin menceritakan apakah perasaan, pengalaman, apa yang dirasai ketika itu sampai dibawa ke hospital, Cik Idrus. Terima kasih Syazali. Macam seperti yang dimaklumkanlah, memang saya pernah kena serangan jantung. So antara penyakit jantung dan serangan jantung ni ada sikit perbezaan doktor. So saya ni kena serangan jantung, heart attack lah. So heart attack ni especially dia macam kita tak sedar. Dalam keadaan biasa kita memang tak menyedari yang kita ada masalah jantung. Macam doktor cakap lah, dalam plaknya mungkin 50% blok, dia tak ada rasa apa-apa. Ya betul.
Tapi macam saya tu hari, saya sudah 95% blok. Oh, you serius? Bermaksud, kalau boleh saya pegang ni sikit, saya nak tunjuk. 95% dah blok. Di tahap di sini, kita tengok. Tahap di sini, makna saya tinggal lubang ataupun saluran tu 5% je lagi. Urat ni dia rata-rata dalam saiz 3 mm je. Dia punya urat ni lah. So kalau 95% dah blok, tinggal berapa je yang sikit sajalah yang darah tu boleh alih. So bila fungsi darah mengalir ni untuk bawa oksigen ke dalam tubuh kita lah. Jadi bila jantung ni tidak dapat oksigen yang cukup, maka jantung tu sendiri akan mengalami masalah. Seolah-olah dia nak bekerja untuk pam masuk darah ke badan tu semua tu, dia dah jadi lemah. Jadi dengan sebab dia dah tak dapat oksigen yang cukup, jadi dia mengganggu kerja jantung tu sendiri. Jadi dengan sebab itu kita akan rasa sakit lah. So apa yang saya rasa sakit tu hari, macam doktor cakap lah, coronary ni ada 3 main ya. 1 di depan, 2 di belakang. Saya ni dipahamkan yang blok tu di depan. So dia macam opposite tau. Kalau kita urat tu blok di depan, kita mengalami sakit belakang. Ada setengah orang sakit dada. Kebanyakan kita faham yang sakit jantung ni orang selalu tunjuk dadanya ditekan-tekan. Macam saya tu hari, saya tak berapa tekan sebab dia di belakang. Ini yang sakit belakang ni sebelum serangan jantung? Masa serangan tu berlaku. Semasa serangan tu berlaku. Sakit tu macam mana, Cik Idrus? Oh, kalau mengikut doktor yang rawat saya, first aid, dia tanya juga apa tahap sakit saya. Saya pun tak tahu nak jawab, tapi dia kata kalau I bagi you skala 10, berapa you boleh bagi? So, I cakap dia 9/10. I mean, begitu sakit. Sakit yang boleh you tak pernah macam rasa. Mana sakit yang kita yang belum kena lagi ni? Dia sakit tajam-tajam. Okay, dia gini, kita pernah mengalami sakit, apa-apa sakit jugalah. So bila kena serangan jantung ni, sakit tu adalah melebihi daripada apa yang kita pernah sakit. Contoh kita pernah luka pun sakit, tapi kita masih boleh tahan. Itu yang saya boleh bagi skala 9/10. Sebab saya tak pernah rasa sakit yang macam tu. Maknanya memang sakit lah. Okey, doktor. Ada setengah orang dia kena strike tu dia berpeluh-peluh apa semua kan. Pingsan, pitam, itu memang dah tahap kritikal lah. Baik, doktor, doktor sendiri yang merawat dan membantu Encik Idrus kan. Dalam bila dah menerima Encik Idrus tu, boleh ceritakan sedikit sebanyak kondisi dia, bagaimana, apakah prosedur yang dilakukan untuk menyelamatkan Encik Idrus? Semasa dia sampai itu, sampai kecemasan kita lah. Di rumah sakit saya, di hospital, dan attended by the medical officer semua tu kan, dan saya dipanggil kerana saya bertugas masa tu, dan ECG menunjukkan bahawa ada serangan jantung. Dan sakit itu memang klasikal lah. Dia sakit di depan, dia sakit di belakang. Dan bila ada serangan jantung, rawatan yang terbaik adalah untuk membuat emergency coronary angiogram coronary lah. Di mana kita bawa Encik Idrus masa tu dalam keadaan sedar lah. Kita dah atas meja di dekat lab tu. Kita masukkan tiub halus di bahagian tangan dalam keadaan sedar, lokal anestetik. Tiub sampai ke jantung dan kita injek cecair pewarna lah, kita panggil dye kan. Dan X-ray kita akan lihat di mana yang ada penyumbatan. Di situ kita lihatlah antara 95 hingga 90% blok di arteri depan, left anterior descending artery itulah. Dan di situ bila kita lihat itu, saya cakap dengan Encik Idrus sekian-sekian kan, masa tu kita dah bagi dah ubat tahan sakit tu. Jadi cakap ke dia, kita akan terus membuat prosedur dipanggil angioplasty, di mana kita masukkan belon dan juga stent. Jadi kalau bila kita letak stent dengan belon tu, alhamdulillah lah, lepas tu darah dapat mengalir dengan baik lah. Jadi apabila Encik Idrus dibawa ke hospital, saya rasa masih lagi sakit tu masih lagi ada kan. Tapi lepas letak ubat apa semua dah reda lah. Tapi saya nak tahulah, ini mungkin peringatan dan juga mungkin pengetahuan lah. Andai kata kalau kita terjadi serangan-serangan jantung ini kan, kita nak tahu bagaimana keadaan Encik Idrus waktu ketika itu, waktu terkena serangan jantung. Sebab ada orang cakap macam kalau terkena serangan jantung ni ada fasa-fasanya. Ada yang kata orang tu apa sampai kena stroke dan sebagainya kan. Jadi macam Encik Idrus sendiri, siapa yang mungkin membantu waktu ketika itu dan bagaimana Encik Idrus boleh menahan kesakitan itu? Okey, alhamdulillah. Sebab masa kejadian tu berlaku, saya sedang bermesyuarat. Jadi saya tak tahu yang saya sakit ni adalah serangan jantung. Kebetulan alhamdulillah ditakdirkan masa saya mesyuarat tu di dekat je Serian Tower. Dia berdekatan dengan klinik. Dan kebetulan klinik ini mempunyai facilities untuk buat ECG. So apabila saya mengalami kesakitan, saya dibawa ke klinik tersebut
Dan doktor yang merawat saya tu membuat ECG lah sebab mungkin doktor ni nampak macam ada simptom serangan jantung. Kemudian dia sahkan yang dia kata, Cik Idrus, you ni mengalami serangan jantung. Dan dinasihatkan you pergi ke doktor pakar within 30 minutes. Within 30 minutes tu kalau you are somewhere yang tak boleh dapat hospital apa semua tu agak kritikal lah. 30 minutes tu dalam kata apa, jangka masa yang selamat lah untuk diberi rawatan. Betul tak doktor? Betul. So kalau beyond that 30 minutes tu mungkin akan jadi severe lagi lah, akan lebih macam parah lagi lah keadaan jantung tu. Takut juga dengar. Takut. Sebab jantung ni memberi you macam jentera lah yang mempampkan oksigen untuk salurkan ke seluruh badan. So kalau jantung terdapat bekerja, maka akan jadi teruk lah. Nak tahu juga doktor, macam mana kadang-kadang ada orang terkena serangan jantung yang kadang-kadang boleh sampai boleh meragut nyawa. Ada yang macam terkena serangan jantung boleh selamat dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu kondisi-kondisi itu ya? Atau lain kes lain lah. Yang ada yang kes yang parah tu kadang-kadang tu bila terkena je dalam masa beberapa saat. Pasal darah beku yang berlaku semasa serangan jantung tu kan. Darah beku yang berlaku blood clot tu kan, boleh menutupi saluran darah tu dengan serta-merta tau. Okey, jadi kalau kadang-kadang tu sebelum nak bernafas kali kedua pun dah jantung tu boleh berhenti. Maknanya dengan cepat sekali. Jadi pada saya lah, kalau terasa sakit lah, punya simptom yang kita perlu buat, terus ke hospital. Bukankah ada orang cakap, sorry Sofia, sebab ni ada orang cakap kalau misalkan kalau kita terkena serangan jantung, kita kena batuk dengan kuat apa semua tu. Ini ada saya terbaca. Jadi bagaimana doktor? Bukan. Palsu. Pada saya itu mitos, pada palsu. Minta maaf lah. Banyak sangat. Betul. Doktor pernah semalam pun ada orang hantar video, hantar apa semua tu kan. Pada saya kalau batuk tu lain tu, kalau macam jantung kita perlahan, tapi kita batuk jantung tu akan laju. Insya-Allah. Ya, okey. Tapi kalau sekiranya terdapat serangan jantung ataupun ada kawan atau jiran ke siapa, office mate kita terus bawa ke hospital. Dan sekiranya ada aspirin, okey, ubat aspirin, ubat cair darah tu beri kepada dia kalau dia tak allergic lah, tak ada alahan kepada aspirin. Itu pasal dalam dompet saya ada 2 biji. Dekat rumah pun ada. Penting tu penting. Bukan minta bukan untuk saya lah, tapi untuk orang yang itu pasal aspirin tu dia telah dibuktikan boleh menyelamatkan nyawa dalam 25%. 25%. It saves lives. Letak je kat mulut Tak. Ya, kena telan lah. Kita sama ada kita hancurkan, telan ataupun kita kunyah minum. Sebelum sampai hospital. Kalau tak allergic lah Kalau tak allergic. Doktor, kita akan mainkan paparan video ini. Mungkin doktor boleh ulaskan apa yang dilakukan, apa yang sedang berlaku untuk angiogram coronary. Silakan doktor. Okey, yang sekarang ini kita tunjukkan bahawa angiogram Cik Idrus punya kita share dengan permission Cik Idrus ni. Okey, yang kita lihat di situ saya tak boleh tunjuklah kan. Ini sesudah yang sebelumnya. Okey. Sebelum itu dia arteri yang kalau kita tengok antara sudut ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah tu macam satu arteri tu kan, pembuluh darah tu dah tersumbat sebanyak 95 hingga 99% lah kan. Di situ bila kita lihat di situ maknanya darah tu di situ kan dah jadi still picture. Dia tak sambung. Dia yang kalau hitam tu maknanya dia okey lah, tapi kalau macam kurangnya hitam dye tu maknanya ada penyumbatan. Ini selepas. Ni bila kita dah letak stand tu macam spring yang dalam pen kita tu kan. Dia act macam scaffolding tu. Dia tahan supaya arteri tu tak collapse. Sebab kalau kita masuk belon, belon tu kita tiup. Belon tu dia buka. Tapi kalau kita keluarkan belon tu kadang-kadang tu arteri tu dia tutup balik. Jadi kita letak stand tu, yang stand tu akan stay there forever lah, akan selama-lamanya. Dia tahan supaya yang arteri tu tak collapse balik. Dan alhamdulillah lah saya tengok Encik Idrus selepas 6 tahun. Selepas 6 tahun. Dia pun dah berhenti apa? Dah berhenti merokok. Sama macam ayah saya. Dah kena bypass pun dah berhenti rokok. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu Cik Idrus umur apa betul? Sekarang dah masuk 58 tahun. Alhamdulillah. Waktu saya kena dulu umur 52 lah. Tapi sepahaman saya lah, sakit jantung ni tidak kira umur. Ada juga yang muda-muda, 20-an, 30-an, 40-an. Betul. It's actually bergantung pada kita punya lifestyle lah. Macam saya dulu mungkin salah saya lah. Saya mengaku salah sebab merokok. Jadi apa yang saya faham, merokok ni asap tu atau nikotin yang ada, tar yang ada tu, dia boleh menyebabkan darah kita ni macam pekat. So bila darah tu pekat, kebolehan dia mengalir tu agak kurang. Jadi bila dia tidak mengalir dengan bagus, maka dia carry the plug
So the plaque tu actually yang menyumbatkan kita punya saluran jantung ni. So lama kelamaan setelah berpuluh-puluh tahun lah. Jadi kita tak rasa benda ni sebab jangka masa awal dia sikit. Sebab tu dia jantung ni macam time bomb. Dia anytime boleh meletup tapi kita tak tahu bila. Cuma kita sedar bila benda tu dah sampai masanya. Itulah dia punya seriusnya sakit jantung ni. Boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Siapa sahaja. Ramai yang atlet yang fit muda-muda pun kena serangan jantung juga kan. Yalah, kita harapkan agar perbincangan ini memberikan sedikit sebanyak membuka mata kita untuk menjaga dan memberitahu tentang jantung. Kita kalau boleh itu kita prevent ataupun kita jangan sampai kita dah sakit, dah teruk baru kita rasa macam menyesal dan sebagainya kan. Jadi kita kena amalkan healthy lifestyle. Yang paling penting kita jaga pemakanan kita. Rokok tu memang tak, tapi dah tahu sebenarnya rokok tu tak bagus untuk kesihatan, tapi tak payah cakap dah. Jangan. Kan? Okey. Dengan itu kita ucapkan terima kasih. Sedikit terima kasih kepada Dr. Haizal Harun Kamar, pakar kardiologi, dan Encik Omar Idrusdin, survivornya, kerana sudi berkongsikan ini pengalaman yang sebenar. Ya. Dan kami harapkan agar lebih ramai lagi untuk pengenalannya lebih baik untuk adakan health screening ya. Boleh kenal pasti Betul. Nasihat saya kalau rasa sakit jumpa doktor, rasa sihat pun jumpa doktor. Sebab kita tak tahu. Betul? We don't want any surprises. Kita nak yang dan kalau boleh tambah sikit, pemeriksaan kesihatan ni elaklah dibuat secara berkala. Setiap tahun Setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Jadi setahun 2 kali lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Betul. Kita kena book lepas ni, Fat. Ya, saya memang bercadang ni. Akan pergi juga. Baik, terima kasih kepada kalian berdua. Jadi kita kena kata orang tu ambil tahu tentang perkara ini. Sakit jantung ni bukan perkara yang main-main. Betul. Okey, dan kita perlu tahu juga bagaimana pengendalian kes-kes kalau ada orang yang kena serangan jantung dan sebagainya. Ingat apa yang doktor katakan tadi. Dalam setiap poket tu ada 2 pil. Dan juga skill ataupun cara untuk kita memberikan CPR kepada orang dalam keadaan yang stres ataupun yang memerlukan bantuan ini kita akan pelajari selepas ini. Selepas ni? Betul. CPR. Ya, betul kita belajar. Kita nak belajar CPR. Cara yang betul. Okey, jangan ke mana-mana. SPR. Okey, kini kita akan belajar CPR, bukan SPR. Bukan. Salah tu. Itu bukan. hari lain. Salah tu. Salah. Okey, CPR. Apa yang anda tahu tentang CPR ni? Kalau cakap pasal CPR, kita tahu bahawa untuk kita nak menyelamatkan nyawa seseorang lah. Anda kata kalau lemas ke apa ke kan. Tapi kita perlu tahu juga apa itu CPR. Ada mungkin pemahaman daripada kita yang mengetahui CPR tu daripada pernafasan mulut ke mulut. Tapi saya dok tengok ni, objek kita dekat depan ni dia dah tutup mulut. Mulut dah tutup, dah pakai mask. Kita terus perkenalkan pakar kita, Dr. Syarul Nizam Ahmad Zamzali, pakar perubatan kecemasan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Sofia. Waalaikumsalam. Dr. Fazli tertanya, kenapa CPR ditutup mulut? Kenapa pakai mask? Okey, kita cerita sikit. Pertama sekali, terima kasih lah kerana sanggup menjadi bangsa lepas ni. Tak ada. So, bila kita cakap CPR, CPR ni, C ni kardio, jantung. P ni pulmonary, paru-paru, dan R ni resusitasi. So kita membuat CPR ni apabila mangsa tidak ada pergerakan jantung atau paru-paru, itu saja. Jadi nak clear kan, nak terangkan, kerana orang ingat CPR ni bila tak sedar, tidak semestinya. Kita hanya melakukan CPR ni apabila jantung berhenti. Kerana fungsi jantung adalah untuk mengepam darah. Apabila macam kita cerita tadi, bila jantung tu rosak, mungkin dia berhenti, tiada pengepaman darah berlaku ke otak dan organ-organ yang penting. Sebab itulah kita nak lakukan CPR. Jadi kita akan ceritakan sedikit step-step ataupun langkah-langkah untuk CPR. Benda ni penting kerana yang kita panggil orang pengsan akibat jantung terhenti ni, mengikut kajian tahun 2015 macam tu, lebih kurang 19 ke 20 orang sehari mengalami benda ni. 19 ke 20 orang sehari? Ya, ini kajian yang lama. Ni. Jadi, yang pentingnya ilmu ni untuk kalau boleh kita ramai masyarakat kuasai ilmu ni. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bila kita kata CPR, orang terbayang hembusan.
Hembusan. Itulah CPR. Tidak. Sebenarnya CPR ni banyak lagi step. Bukan sahaja. Salah satu lah. Salah satu. Not only. Bukan itu sahaja. Okay. So, pertama sekali, kita kena pastikan untuk CPR, kita panggil danger. Pastikan tempat ni selamat. Selamat daripada segi, contohnya kita tak nak buat CPR di tengah-tengah jalan raya, aksiden, ataupun kereta, trafik, kan? Ataupun di tempat yang banyak wire, ada banyak elektrik. Pertama sekali kita kena pastikan mangsa selamat dan kita sebagai penyelamat pun selamat. Danger tu penting sekali. Okey, sekarang selamat. Kita persilakan penyelamat. Okey, kita jemput penyelamat. Saya kena orang yang betul. Nak saya jadi mangsa? Saya tak boleh patung. Okey, penyelamat. Kita cuba dulu dengan patung. Lepas ni baru tak pandai orang betul. Gimana betul-betul. Okey, macam mana ni? Pertama sekali kita dah pastikan kawasan kita keadaan sekeliling selamat. Kejap, satu lagi. Kan biasanya kalau nak buat CPR, orang ramai duduk keliling-keliling. Itu tak boleh. Jadi ini yang orang kata bagi ruang. Pertama, kita tak nak kita tak nak satu ini juga kita nak tekankan juga. Kalau ada mangsa kemalangan, jatuh apa semua, yang ramai-ramai itu kita kalau boleh bantu. Bukan tangkap gambar atau video. Penting tu, Doktor. Pasal apa? Sibuk nak viral. Sibuk nak viral. Dia cepat keluarkan phone. Bukan nak call 999, tetapi nak ambil video. Itu kita tak nak. Jadi pertama sekali, kita clearkan supaya kita ada ruang yang untuk kita bekerja. So, danger dah tak ada. Kedua, Fazli akan tengok respon dia. Itu tak boleh. Sebab kalau dia lagi tidur, dia macam didodoi. Macam nak tahu? Jadi kita nak tekan respon, biasanya kita tepuk di bahu. Dengan dua-dua, dengan kuat. Jadi tepuk dua-dua bahu. Dan sambil tu kita cakap dengan dia, Pak Cik, hello, okey. Hello. Ulanglah kalau Sofia, okey ke? Okey ke? Tak ada jawapan. Dia tak respon. Okey, so kita ada dua. Pertama, dia akan respon. Apa? Janganlah buat CPR. Okey. Pertama. Ada respon dia nak bagi CPR juga, bahaya. Yang kedua, apabila kita buat macam tu, tiba-tiba tak ada respon. Apa kita nak buat? Memang kita nak bantu, tetapi langkah seterusnya adalah kita kena telefon, kita dapatkan bantuan. Maksudnya tadi kita dah tepuk-tepuk, dia tak ada respon, call ambulans 999 atau minta bantuan daripada sekeliling. Sebab apa? Kalau betul kita nak buat CPR, dia akan jadi sangat penat lepas ni. Non-stop kan? Non-stop dan dia very physical. Jadi kita perlukan support ni. Jadi jangan terus nak buat CPR, minta bantuan. Call for help. Doktor, kita tak banyak masa. Boleh kita teruskan. Boleh buat ni? Okey, so dah call. Bila on the way. Tengok dia bernafas ataupun tidak. Macam tu nampak tak? Tengok dia bernafas. Kalau biasanya dulu kita tak nak tengok, jadi tengok pergerakan dia, pergerakan dada, dia punya mulut, apa semua. Kalau tak bernafas, kita buat tekanan dada. Okey, nak tengok macam mana buat tekanan dada? Kalau kita bukakan baju ni, saya akan tunjukkan. Dia betul-betul tengah-tengah dada ni. Okey, jadi Fazli akan letak tangan di situ. Ini ada rambut Sofia. Ini rambut Sofia ni. Mainlah. Macam ni. Macam ni. Jadi, awak akan berdiri macam duduk macam ni. Di bahagian tengah. Di bahagian tengah. Luruskan siku, luruskan bahu dan buat tekanan ke bawah. Posisi tangan macam ni. Kadang-kadang jam ni kita boleh buka. Tapi tak apa buat ni. Sebab apa? Tangan macam ni dan tekan. Jangan bengkokkan tangan siku. Sebab apa? Dia akan lemah. Kita nak menggunakan tenaga daripada belakang. Tak boleh sini sebab apa? Dia akan tak kuat lah. Kita nak kuat. Okay? So tangan tegak. So tekan. Jadi orang akan tanya berapa laju? Okey, kita kena tekan laju dan tekan dalam. So speed dia adalah macam ni. Saya ajar. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berterusan. 9. Kena laju. Kena laju. Dia dan kuat. Dan kuat. Kuat tu macam mana? Dalam. Kalau dekat patung ni, kita dengar bunyi. Jadi dekat orang biasa, lebih kurang inilah dalam dia. Sebab itulah penting kita nak tahu. Bila kita nak buat kat patung, kita tahu, dalam dalam. Kita tekan sternum ni, Kita doktor. tekan dada. Tak ada tulang di sini, tak apa-apa. Tak bahaya ke? Sebenarnya kita nak tekan thorax ni. Kita nak compress the whole chest. Keseluruhan dada ni. Supaya kita nak generate pressure. Posisi dia memang macam ni
Dia tak bukan daripada Sofia ni. Kalau dalam TV yang tak, janganlah. Susah. Tak, kita bukan atas bukan dia kena atas. Tepi lah. Dia kena tepi. Tepi, bukan atas. Sebab apa? Untuk keselamatan kita jugalah kan. Untuk penyelamat kan. Ada setengah orang kata atas katil ke, jangan. Kita buat tempat yang selamat. Soalan kedua, bila nak tiup? Kan? Bila nak tiup lagi pun je. Tak tiup lagi kan? Untuk masyarakat ataupun kita panggil lay person, bukan di luar daripada hospital, bukan penyelamat daripada perubatan, tak payah tiup. Kita buat tekanan dada, itu lebih penting. Kerana sekarang ni orang risau nak buat CPR kerana tak berani nak tiup. Yang penting ni sebenarnya adalah tekanan dada. Lebih daripada tiupan ni. Bukan buat dua-dua Kalau boleh, kita buat dua. Tetapi kalau untuk masyarakat, benda meniup ni lah yang membuatkan orang tak nak buat. Jadi terus kata tak tahu nak buat CPR. Kita nak ramai orang tahu. Jadi yang pentingnya adalah kita panggil hands only CPR. Sofia cuba. Tekanan dia. Sofia cuba. Hands only. Hands only saja, tak payah tiup. So tak kira usia, dewasa, kanak-kanak sama. Kanak-kanak teknik dia berbeza. Kita kena menggunakan dua jari ataupun separuh tangan, satu tangan lah. Ini dua tangan. Sofia pakai dua tangan ni. So kalau kita buat dewasa dulu. Kita buat dewasa saja. Kadang-kadang bahagian tengah. Satu tangan sebab kecil kan. Tangan tegak. Sigu tegak. Bahu tegak. Tekan. Ikut kiran doktor. Ikut kiran saya. Okey, ready? Kalau betul-betul kita buka lah. Buka kan? Okey, baik. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam lagi sampai bunyi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak bunyi tu. Tak tahu. Dia kena ada ketak. Itu maknanya itulah dalam dia. Lagi. Okey. Itu dalam dia. Buat lagi. So ni sepenuh raga dan jiwa. Sampai bila kena buat macam ni? Ini kita akan buat CPR ni sampailah mangsa sedar. Kalau tak sedar? Kalau tak sedar kita buat lagi. Sampai bantuan sampai. Sampai ambulans sampai atau sampai kita tak larat. Inilah bila kita boleh stop. Tapi boleh tukar-tukar orang Boleh tukar orang, tetapi empat keadaan ni kita boleh stop. Kalau budak, doktor? Kalau budak kita kena menggunakan teknik yang lain di mana kita gunakan satu tangan saja ataupun kita gunakan jari. Baik doktor, berkaitan dengan yang mulut ni, macam mana nak buat tiup ke apa ke? Okey. Kenapa kita tak nak terangkan cerita mulut ni? Pasal apa? Ini merisaukan orang. Orang tak nak mengaku dia buat CPR. Dia pandai buat CPR kerana dia tak nak tiup. Jadi bila tanya siapa boleh buat CPR? Tak nak. Sebab takut kena tiup. Sebab takut lepas ni kena tiup. So untuk masyarakat, untuk publik, yang pentingnya kita nak tekankan jangan risau dengan ni. Jangan risau CPR. Dada tu dulu. Jadi kita nampak ada orang tak sedarkan diri. Utama ni. Danger. Pastikan tiada bahaya. Cek respon dia. Tak ada respon. Minta bantuan. Lepas tu tengok dia bernafas tidak. Tidak bernafas. Baru kita buat tekanan dada. Mudah kan? Mudah. Sebab kita nak bagi masyarakat ramai yang faham, yang tahu cerita ni. Kita kongsikanlah. Okey. Jadi kebiasaannya yang perlukan CPR ni macam mana? Okey. Orang yang kita hanya lakukan CPR ni apabila orang ni tiada denyutan jantung. Jadi ini macam-macam kes, mungkin serangan jantung, mungkin renjatan elektrik, lemas, alergik termakan ubat, termakan makanan, banyak sebab. Okey, jom doktor kita bangun. Boleh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada doktor. Okey, Fazlia. Sekarang ni adalah sakit belakang. Okey. Dada ni adalah utama. Bukan hembusan itu. Dan ilmu ni kita kongsikan. Ya, betul. Jadi kita rasa dah orang dah faham dah kan. CPR ni bukan saja pernafasan dari mulut ke mulut, malahan kita kena tahu teknik juga untuk kita nak mengepam di bahagian dada tu. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih Sofia. Thank you so much Dr. Syahroniza Ahmad Zamzali, pakar perubatan kecemasan yang kita takut untuk lakukan CPR dalam keadaan seperti ini, mungkin kita boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Betul. Okey, terima kasih doktor. Kita dah berhenti berehat, jadi anda jangan ke mana-mana. Rangkuman berita luar negara sepanjang minggu. Taufan Noru telah membadai bahagian pantai tengah Vietnam dengan membawa angin sangat kencang dan hujan lebat awal pagi semalam. Di Danang yang juga bandar ketiga terbesar negara ini, bangunan tinggi bergegar akibat deruan ribut kuat yang turut mengakibatkan pokok tumbang dan bumbung terjabut daripada rumah di serata wilayah tengah. Selain itu, bekalan elektrik turut dilaporkan terputus pada skala besar. Ratusan ribu penduduk yang terlibat dengan taufan itu bergegas mendapatkan perlindungan di pusat pemindahan sementara.
Pihak berkuasa turut memaklumkan setakat lewat semalam, mereka telah memindahkan hampir 260,000 penduduk, termasuknya mendiami bandar pelancongan popular Hoi An. Roger Federer telah mengumumkan bahawa dirinya bakal bersara daripada arena tenis profesional selepas tamat saingan piala level di London. Beliau telah bermain lebih daripada 1,500 perlawanan sepanjang 24 tahun mencubakan diri dalam bidang ini. Namun, sedar telah tiba masanya untuk menamatkan karier. Pemain legenda tenis dunia ini tidak pernah beraksi secara kompetitif sejak disingkirkan pemain Poland, Hubert Hurkacz dalam suku akhir kejohanan Wimbledon tahun lalu kerana telah menjalani pembedahan lutut buat kali ketiga dalam tempoh 18 bulan. Menurut beliau, ini adalah sebuah keputusan yang berbelah bahagi, namun padanya masa yang sama, gembira kerana berpeluang melakukan banyak lagi perkara selepas bersara. Seekor kuda liar yang terhasil daripada baka yang jarang dihasilkan melalui program perkolonan pada tahun 2020 kini ditempatkan bersama kuda-kuda yang sama baka dengannya di Zoo San Diego, Amerika Syarikat. Kuda ini telah diklon daripada DNA kuda Przewalski yang telah dibekukan 42 tahun yang lalu. Menurut pakar penjagaan hidupan liar di zoo, dia berharap Kurt mampu mempelajari tingkah laku sebenar kuda liar yang sama baka dengannya. Kuda baka Przewalski kian terancam. Terdahulu baka ini pernah pupus. Namun baka kuda Przewalski telah dipelihara dan bertahan selama 40 tahun di bawah jagaan pihak zoo. Baka ini telah dibawa ke habitat asal mereka ke China dan Mongolia untuk terus hidup dan membiak. Okey, itu dia rangkuman berita luar negara antarabangsa. Lepas ini kita akan bawakan topik menarik juga esok yang sangat orang kata rapat dengan kita ni berkenaan dengan ampungan nilai petrol. Ramai cakap makin lama makin mahal. Betul kan. Tak kira lah sama ada anda ambil petrol 97 ke 95 ke, kita perlu ambil tahu juga kan tentang ampungan nilai petrol ini. Baik, tadi kita dah pun kongsikan banyak cerita, banyak info-info kesihatan yang telah pun kami kongsikan khas untuk anda semua berkaitan dengan penyakit jantung koronari, dan juga yang paling penting tadi kita dah tahu bagaimana teknik untuk CPR. Penting ya. Bersempena dengan Hari Jantung Sedunia, yuk kita sama-sama jaga diri sendiri dan ambil tahu berkenaan dengan kesihatan jantung kita. Amalkan gaya hidup yang sihat, jaga pemakanan anda. Jumpa lagi nanti. Saya Afat dan saya Sofia. Jumpa lagi di Malaysia hari ini. Bye. Assalamualaikum. Bye. Usah kau berpura di sebalik kata,